أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدي، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini, walaupun kita dirisaukan dengan wabak penyakit, dan kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lindungi kita daripada mara bahaya dan kemudaratan insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dapat bersama baginda di akhirat kelak dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, hari ini insya-Allah topik kita adalah kuliah hadis yang merujuk kepada kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kitab ini mengandungi jalan-jalan bagaimana kita dapat darjat soleh dalam kehidupan dunia kita ini. Sesungguhnya darjat soleh di antara syarat utama untuk dapat kita kemuliaan di akhirat kelak. Ketahuilah, orang-orang beriman yang diharapkan, yang dicita-citakannya adalah kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan ketika bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka Imam Nawawi membantu kita untuk mengenal jalan-jalan ini. Maka kita sampai kepada jalan yang keenam yang telah kita baca sebahagiannya sebelum ini, yaitu jalan ketakwaan. Ketakwaan merupakan intipati daripada setiap usaha kita untuk meraih redha Allah dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Nama dia takwa itu. Sekali lagi, takwa adalah segala bentuk usaha kita untuk meraih redha Allah, mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itulah takwa. Sekiranya usaha tuan-puan kecil, maknanya kecillah takwa kita. Sekiranya usaha tuan-puan besar, maka besarlah ketakwaan tuan-puan kasih sekalian. Jadi usahakanlah untuk melakukan ketakwaan sebanyak-banyaknya, sehingga ia sebati dengan kita.
sehingga ia melekat dengan kita dalam apapun jua keadaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, cuba tuan-puan tengok, kalau tuan-puan ada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 133 134. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan syurga keluasannya keluasan langit dan bumi. Maksudnya satu syurga itu jannatin, satu syurga itu keluasannya adalah keluasan langit dan bumi. Untuk apa semua itu? Uiddat lil muttaqin, ia disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dalam ayat ini dijelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di masa senang dan bila lagi? Dan di masa susah. Kenyataan ayat ini menginfakkan hartanya di masa senang dan di masa susah menunjukkan tuan-puan, usahanya untuk menginfakkan harta itu selalu tak tuan-puan? Menunjukkan dia selalu. Dia dah sebati dengan dia, dah melekat dengan dia, sehingga usaha dia itu tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung kepada kelebihan yang dia ada, kekayaan yang dia miliki, tetapi ia dah sebati dengan dia. Walaupun dia susah, dia cuba untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang bertakwa. Takwa yang besar itu nanti adalah apabila dapat dilaksanakan bila-bila masa, bila-bila keadaan, bila-bila situasi, dimanapun orang tu berada, takwa dia tetap berjalan. Usaha dia untuk memberikan kebaikan itu selalu ada. Itulah orang yang bertakwa, teman-teman. Dan disambung oleh ayat tersebut, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan kemarahannya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Arti kata orang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya, mengawal emosinya, sehingga emosi itu diikutkan kepada apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, kau jangan marah kat sini, dia akan berhenti daripada kemarahan dia. Pada satu keadaan engkau kena maafkan orang ini walaupun susah bagi kamu, tetapi dia berusaha juga. Inilah nama dia orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, tuan-puan, yang mampu mengawal harta dia dan juga mampu mengawal emosi dia, sehingga dia mampu memaafkan. Yang kesimpulannya nanti, tuan-puan dan kasih sekalian, mereka melakukan ihsan, dan Allah suka kepada orang ihsan ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang bertakwa ini, kesimpulan nanti, tak henti daripada kebaikan. Kebaikan dalam bentuk fizikal, memberikan hartanya, dan juga kebaikan dalam bentuk untuk diri dia sendiri, itu menahan kemarahannya, memaafkan orang. Secara asasnya apabila kita memaafkan orang, manfaatnya untuk siapa, tuan-puan? Untuk diri kita sendiri sebenarnya. Buat baik kepada orang lain, jangan lupa buat baik kat diri kita juga. Buat baik pada diri kita dengan bentuk, tuan-puan, cuba tahan kemarahan kita dan maafkanlah orang-orang yang bersalah. Sesungguhnya itu memberi kemaafan, mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Allah pada ayat 135 dia,
orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyah. Orang bertakwa ini bukan maknanya dia tak pernah melakukan dosa, ada melakukan dosa, tetapi apa yang dia lakukan? Zakarullah, mereka terus ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Ini dia orang-orang yang bertakwa, tuan-tuan dikasihi sekalian. Balasan untuk mereka ini apa? Di ayat 136 Allah sambung, ulaika jazaohum maghfirah. Balasan untuk mereka adalah keampunan daripada Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan juga syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, pahala yang dia akan dapat, balasan yang akan diperoleh adalah balasan yang terbaik. Ia adalah sebaik-baik balasan untuk orang yang bekerja. Dalam arti kata, kalau tuan-puan melakukan satu amal kebaikan, landasannya landasan takwa, maka balasan tuan-puan dapatkanlah balasan yang terbaik nanti. Oleh itu kita usahalah untuk meraih darjat takwa. Bagaimana tadi kita katakan darjat takwa ini kesimpulannya? Iaitu segala usaha kita untuk meraih redha Allah dan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah, itulah yang namanya takwa. Ketumpuan kena niatkan selalu, aku buat ini nak raih redha Allah, nak laksanakan perintah Allah, nak tinggalkan larangan Allah. Insya-Allah semua itu berbuah kebaikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pertemuan lepas kita dah membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan takwa ini. Sampai ayat mana kita baca, tuan-puan? Kalau tak silap saya, surah Ahzab tu kita terakhir kan? Ya, surah Ahzab yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahawasanya orang bertakwa itu bagaimana, tuan-puan? Ya, Allah suruh orang beriman untuk bertakwa, maka tanda orang bertakwa itu dia mengawal kata-kata. Kata Allah dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dalam arti kata, orang bertakwa ini dia akan jaga kata-katanya. Dia akan pilih ayat yang akan dia ungkapkan. Dia bukan jenis cakap dulu nanti kemudian kita fikir. Ya, ketahuilah orang bertakwa macam mana. Dia fikir dulu sebelum bercakap. Dia nilai dulu sebelum dia ungkapkan. Ini benar ke tidak? Ya, ini mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Dia nilai dulu kata-katanya. Maka orang bertakwa terlihat daripada kata-katanya yang terjaga dan terpelihara, teman. Baik, kita akan sambung pada ayat-ayat selanjutnya, yang mana terdapat banyak lagi ayat Al-Quran yang menuntut kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh abang sambung bacaan dia? Allah menjelaskan itu. Allah menjelaskan di surah Al-Aqarah ayat 2-3. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan untuk jalan keluar bagi setiap perkara yang menyusahkannya, dan memberi rezeki dari jalan yang terlintas di hatinya. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, ayat ini menjelaskan tentang kesan takwa dalam kehidupan seseorang. Apabila seseorang itu bertakwa, nanti akan kelihatan pada bagaimana dia menghadapi kesusahan.
Orang bertakwa bukan maknanya tidak susah. Dia ada kesusahan, dia ada ujian, dia ada dugaan, tetapi bagaimana dia boleh keluar daripada kesusahan, itulah yang dikatakan perbezaan antara orang bertakwa dengan tidak. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, ulama bahasa ketika menjelaskan tentang jalan keluar yang dalam ayat Al-Quran itu diungkapkan dengan makhraja, tuan-puan. Apa dia? Makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Kan? Ayat ini dalam ayat 1000 dinar orang cakap kan. Kedai mamak suka sangat tampal ayat ni kan. Seolah-olah dialah yang membawa rezeki. Ya. Tuan-puan dikasihi sekalian, sebenarnya intipati daripada ayat itu adalah takwa itu sendiri. Jadi kalau orang kedai tak ada takwa, ayat 1000 dinar tu tak guna juga tu. Jadi kalau sekiranya orang pemilik kedai tersebut ada nilai takwa pada diri dia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar. Dari segi bahasa saya kata makhraja. Makhraja ini tuan-puan dikasihi sekalian, kata ulama bahasa, ia adalah seperti tuan-puan berada di sebuah terowong dan ujung terowong tersebut sempit, tuan-puan. Ya. Yang mana dia ada jalan tetapi apa nama dia tu? Kecil sangat. Ya. Maka ketika tuan-puan sampai di ujung tersebut, tuan-puan sebelum sampai di ujung tersebut, tuan-puan menganggap mungkin ya susah nak keluar, susah nak lepas daripada terowong tersebut. Tapi tuan-puan dikasihi, ketika tuan-puan sampai di sana, tuan-puan tolak sedikit dengan badan tuan-puan, ternyata dia terbuka luas dan kemudian selepas terowong tersebut terdapat padang yang luas, tuan-puan. Tuan-puan sebelumnya berada di jalan yang sempit tadi kan, terowong yang sempit dan di ujung dia lagi sempit pula tu. Lalu ketika tuan-puan sampai di ujung tersebut, tuan-puan tolak sedikit, jatuh. Ternyata tembok dia, tuan-puan, tembok yang tak keras. Dan selepas tembok tersebut terdapat lapangan yang luas, tuan-puan yang sekalian. Apa agak-agak tuan-puan yang kasih sekalian? Dan tuan-puan rasa ketika keluar daripada tempat tersebut, lega. Yes. Seperti itulah orang bertakwa, tuan-puan. Dia berada di jalan yang sempit, ya, di situasi yang sempit, situasi yang susah, ya kan? Dan boleh dikatakan sampai pada satu tahap dia mungkin, ya Allah, mungkin tak ada chance bagi aku akan keluar daripada situasi ini. Namun tuan-puan, orang bertakwa ciri khas dia adalah pergantungannya dengan Allah sangat besar. Maka nanti selepas takwa kita akan berbincang tawakal nanti, tuan-puan. Takwa berkait rapat dengan tawakal, iaitu pergantungan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pulangkan, ya Allah, aku serahkan padamu ya Allah, ya. Sehingga dia berjalan tuan-puan, sampailah di tempat yang susah itu betul, ternyata senang je kira dia. Bahkan selepas itu banyak pula jalan tu, banyak pula kesempatan-kesempatan yang lain. Inilah yang nama dia makhraja. Tuan-puan tahu biawak, tuan-puan? Ya. Tapi bukan biawak di tempat kita. Biawak di padang pasir. Kalau biawak tempat kita, dia duduk kat mana? Dekat air payau tu kan, dekat tepi-tepi sungai kan. Biawak tengah padang pasir, tuan-puan, rumahnya dalam padang pasir itulah. Maka apa yang dilakukan oleh biawak padang pasir, tuan-puan? Dia akan buat lubang di dalam padang pasir tersebut, lalu di ujung luar, nak pintu keluar tu dia buat kecil je. Kau tahu tak? Tak tahu, samalah. Yang mana di dalam dia besar tu. Tetapi di ujung dia tu dia buat kecil je. Orang tak perasan bahawa itu adalah sarang kepada biawak tersebut. Padahal sebenarnya di dalam dia tu dia ada kerajaan besar dia tu. Rumah dia yang besar, ya kan? Atau seperti tikus lah kadang-kadang, tuan-puan.
Kalau dia buat sarang macam mana? Dia satu lubang kecil cuma, tapi dalam dia tu banyak bilik-bilik dia. Macam hotel pula dah tuan-puan. Seperti itulah tuan-puan. Makhraja itu macam mana tuan-puan? Lubang yang kecil yang dibuat oleh biawak tadi tu. Padahal dalamnya tu kan ada bilik-bilik lagi tu. Tetapi kalau dia keluar dari lubang tersebut, maka nampak padang yang luas. Ketahuilah tuan-puan kasih sekalian, makhraja yang diberikan oleh Allah kepada orang bertakwa seperti itu. Apabila dia lepas daripada masalah tersebut, lega dia. Oh ya Allah, banyak jalannya ya Allah. Maka dia tidak, mereka tidak risau tuan-puan. Akhirnya dia bersyukur. Ternyata kesusahan aku ini membawa kepada kelapangan. Maka dia melihat peluang-peluang yang banyak lepas itu. Dengan demikian juga tuan-puan, apabila tuan-puan berada dalam kesusahan, nampak jalan sempit kan, apa yang perlu tuan-puan buat tuan-puan? Tuan-puan buat pertama, gantungkan harapan tuan-puan, kemudian terus berjalan. Jangan stop pula. Tuan-puan berhenti, tengok tak ada lubang, jalan buntu ni, macam mana ni. Lalu dia duduk je lah tuan-puan, meraung di tempat tu. Dan dia tidak berjalan. Bayangkan apa akan berlaku tuan-puan? Awak matilah dalam lubang tu. Orang bertakwa tahu memang ini jalan buntu, tapi whatever, saya kena teruskan. Saya kena usaha, saya kena berjalan. Lanjutkan perjalanan tuan-puan dikasih sekalian. Kalau sekiranya terpaksa tuan-puan perlu menolak sesuatu ataupun mendorong sesuatu sehingga dia runtuh, buat. Karena itulah sifat bagi orang bertakwa, dia perlu melakukan usaha. Orang bertakwa bukan mana dia duduk goyang kaki tuan-puan kasih sekalian, lalu berkata, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku, sesungguhnya Engkau Maha menolong, Maha membantu. Bukan. Dia perlu berusaha juga. Ketahuilah, usaha orang bertakwa adalah usaha zahir dan batin. Usaha zahirnya dengan pergerakan tubuh badannya, batinnya dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan berikan jalan keluar. Dan tuan-puan dikasihi sekalian, bukan hanya setakat itu. Biasanya manusia tuan-puan dan saya kesusahan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh rezeki. Banyakkan manusia risau sebabkan apa tuan-puan? Rezeki tuan-puan dan kasih sekalian. Maka Allah jamin kepada orang yang bertakwa ini, rezeki engkau akan diberi di tempat yang kamu tak sangka-sangka. Ada-ada je lah peluang tu, ada-ada je lah kesempatan. Ada salah seorang daripada peserta kuliah saya tuan-puan, alhamdulillah dia istiqamah dari dulu tuan-puan. Dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pasangan dia, iaitu suami dia tuan-puan, berada dalam keadaan yang mana berhenti kerja tuan-puan. Kerja bagus dah dulu sebelum tu, tapi ternyata dia diberi pilihan untuk berhenti dan dia berhenti. Apabila dah berhenti tuan-puan dan saudara sekalian, tak adalah income lagi. Dan ketika itu di awal dia risau, dia takut, tetapi karena dia selalu datang kuliah-kuliah saya tuan-puan, dan dia sendiri yang cakap kepada saya, Ustaz, saya datang kuliah Ustaz sekali seminggu ini umpama penawar bagi saya Ustaz, penambah yakin saya kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dugaan ini saya dapat lalui dengan hati yang lebih tenang Ustaz. Saya boleh kata Ustaz, memang income yang asalnya besar tak kami punyai lagi dah, tetapi Allah Maha Kaya Ustaz, ada-ada je lah yang menyebabkan apa yang kami perlukan itu tertutup. Arti kata terbayar, tidaklah sampai kami ini kosong. Ada-ada je dia kata. Inilah yang saya rasa Ustaz bersyukur sangat, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang berlaku kepada hamba-hambanya.
So saudara fillah yang dikasihi, insya-Allah kalau tuan-puan camkan dalam diri tuan-puan, aku hidup ini untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Aku hidup ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu. Allah bagi jalan nanti. Allah akan beri rezeki. Setengah orang kadang-kadang tuan-puan dia melampau. Engkau buat apa nanti? Engkau nak bagi apa ke anak engkau kalau engkau tak buat ini, tak buat itu, ya kan? Kau nak bagi pasir kat dia ke? Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, sebenarnya setiap yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di muka bumi sudah ada diberi rezeki. Jemputlah rezeki itu dengan cara baik. Dan cara terbaik untuk menjemput rezeki tuan-puan dengan takwa ini. Dengan takwa ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, jadi akan adalah rezeki. Tuan-puan kena sambung sebenarnya ayat surah At-Talaq tersebut, yang mana ayat tersebut ada sambungan dia. Tuan-puan tengok boleh tak? Surah At-Talaq ayat 3, 2 dan 3 tersebut, dan dia sebenarnya ada ayat keempat dia di ujung ayat keempat tersebut. Okey. Menjelaskan tentang kesan daripada takwa itu juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Ketahuilah, kesan daripada takwa bukan hanya diberi jalan keluar tahu. Tetapi jalan keluar itu jalan yang mudah, bukan jalan yang susah. Seperti saya kata tadi, ketika seseorang itu dah berada di ujung lorong tadi, dia anggap mungkin ujung lorong tersebut dia perlu menggali dan buat kerja keras. Tetapi ternyata dia gerakkan sedikit badan dia ataupun dia dorong sedikit dengan tangannya, ternyata runtuhlah dinding yang menghalang tersebut. Senang saja. Jadi orang bertakwa ini bukan hanya setakat dia dapat jalan keluar, tetapi dimudahkan untuk keluar daripada permasalahan tersebut. Ketahuilah, ada orang diberi oleh Allah jalan keluar juga tahu, tetapi dengan survival, dengan struggle, kan? Banyak benda yang perlu dia korbankan. Dia korbankan anak isterinya, dia korbankan masa rehat dia, banyak perkara. Dia dapat, tetapi apa tu? Banyak benda yang perlu dia korbankan. Ada orang meraih kekayaan tuan-puan, tapi kekayaan itu terpaksa dia korbankan kesihatan dia. Tak sempat nak exercise kan, tak sempat nak bercuti tuan-puan, tak sempat nak beramah mesra dengan anak-anak keluarga. Ada orang kadang-kadang tuan-puan, dia dapat benda yang sama juga dengan dia, tapi orang tu santai je, relax je. Ada tak tuan-puan? Ada. Ketahuilah, di antara kesan orang bertakwa dengan tak bertakwa tuan-puan, orang yang tidak bertakwa meraih cita-citanya dengan struggle, dengan banyak pengorbanan tuan-puan. Tetapi orang-orang bertakwa, dia struggle juga tetapi tidak mengorbankan banyak perkara. Dia dapat apa yang dia nak, tetapi alhamdulillah anak-anaknya terjaga. Didikan kepada anak-anaknya diberikan. Anak-anaknya tumbuh menjadi seorang insan yang beriman. Anak-anak yang soleh. Alhamdulillah. Ada satu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cita-cita apa yang diinginkan, tapi anak-anak terabaikan. Harta memang dapat, tapi anak-anak terbiar. Anak-anak buat suka apa yang dia nak.
jauh daripada agama Allah, nak hormat kepada dia, janganlah harap. Sebab anak-anak merasa tak ada bakti mak ayah dia pada dia. Orang bertakwa, insya-Allah dia dapat mengumpulkan semua itu. Jadi urusannya jadi senang. Ada je lah nanti yang menyebabkan urusan dia itu senang, tuan-tuan. Baik, itu dia tambahan daripada itu. Dan sebenarnya tuan-puan ditambah lagi, tuan-puan dikasih sekalian, pada pada ayat yang ujung ayat yang kelima. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah tutup kesilapan-kesilapannya. Wa yu'zim lahu ajra, itu menyebabkan pahalanya besar. Diberi kepadanya pahala yang berganda. Ini kesan daripada takwa lagi, tuan-puan. Dan tuan-puan boleh tengok lagi, tuan-puan dikasihi sekalian, di ujung ayat yang ketujuh, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga ketika seseorang itu bertakwa dan melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Kata Allah, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan selepas kesusahan itu kemudahan. Arti kata, orang bertakwa tak selamanya susah. Susah itu hanya sesaat saja. Susah itu hanya dalam tempoh tertentu saja. Satu hari dia akan keluar daripada kesusahan itu dan dia berada dalam kehidupan yang tenang, tentram dan bahagia. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, itu ayat Allah dalam surah At-Talaq yang kita sebutkan tadi. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, jadi itu kesan daripada takwa yang pertama. Takwa yang selanjutnya berdasarkan surah Al-Anfal, boleh baca bang, silakan. Allah menjelaskan melalui surah Al-Anfal ayat 9. Wahai orang yang beriman, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia berikan petunjuk kepada kamu yang membantu membezakan antara yang benar dan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah mempunyai limpah dunia yang besar. Baik, jadi orang beriman kemuncaknya adalah dia meraih takwa. Boleh dikatakan iman paling tinggi itu adalah iman orang bertakwa. Dan kesan positif orang bertakwa ini lagi adalah, kata Allah, Allah akan beri dia petunjuk, ya, yang mana dengan petunjuk tersebut dia dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Ini keistimewaan orang-orang bertakwa. Kadang-kadang mereka ini, bak kata pepatah, tuan-puan dan kasih sekalian, ikan di air dah tahu dia jantan betinanya. Dia tengok ikan di air, tuan-puan, dia tahu jantan betina. Kita dah keluar pun ikan tak tahu juga mana yang jantan, mana betina, kan? Dia melihat dari jauh saja, dia tahu mana yang benar, mana yang salah nanti. Kita kadang-kadang orang dah explain kepada kita begini begitu, tak faham-faham juga. Jadi orang bertakwa ini mempunyai mata yang tajam, penglihatan yang tembus, yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ini menyebabkannya terbantu dalam mengambil keputusan. Orang kalau mengambil keputusan, tuan-puan dan kasih sekalian, dia terpaksa mengkaji ini, mengkaji itu, mendalami ini, mendalami itu, kan? Bertanya kepada orang, bertanya ke orang itu. Kadang-kadang bertanya bukan tambah jelas, tapi tambah pening kepala, tambah keliru, kan? Tapi insya-Allah orang yang bertakwa ini, tuan-puan dan kasih, dengan ilmu yang sedikit Allah bagi kepada dia,
dia dapat tangkap mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tipu, mana yang bohong. Kadang-kadang tuan-puan, orang bertakwa ni dibantu oleh Allah untuk mengenal orang. Ni orang penipu ni, oh ni orang yang benar ni. Ini orang yang ikhlas dalam beramal, ini orang yang tidak ikhlas. Kadang-kadang orang terlalu orang sering tuan-puan dan saudara sekalian bergaduh lepas dia tolong orang, lepas tu dia rasa terkilan tuan-puan. Sebab apa? Orang itu ternyata menyelewengkan pertolongan tersebut ataupun bantuan tersebut. Tapi insya-Allah orang yang bertakwa ini digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan nanti dengan melihat pertolongannya itu berjalan dengan baik dan digunakan dengan baik, menyebabkan dia makin semangat untuk melakukan kebaikan. Kan ada orang tuan-puan, lepas dia tolong orang, lepas tu dia putus asa. Macam ni orang ke? Aku dah tolong ikhlas dah, tapi dia buat macam ni. Daripada macam ni, lebih baik saya tak tolong-tolong orang lagi dah. Ya, serik aku nak tolong orang kita. Dalam arti kata, kebaikan yang dilakukan menyebabkan dia terhalang daripada melakukan kebaikan yang lain, tak tuan-puan? Ini sebenarnya tuan-puan dan saudara, balik pada orang itu, ini menunjukkan takwa awak belum sempurna lagi. Muhasabah diri kita. Kalau benar takwa kita, niscaya kita akan dimudahkan mendapatkan orang-orang yang kita tolong, kita bantu, atau kebaikan yang kita berikan kepadanya, kebaikan yang bermanfaat, yang menyebabkan tuan-puan lagi semangat melakukan kebaikan tersebut. Ini namakan furqan tuan-puan. Furqan, pembeza, yang menyebabkan nanti tuan-puan makin semangat melakukan kebaikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dengan takwa itu juga diampunkan dosa-dosanya, seperti yang kita bincang pada surah At-Talaq tadi. Kesalahan-kesalahannya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Dalam arti kata, itu baru sebahagian daripada manfaat takwa yang Allah sebutkan. Sesungguhnya manfaat takwa itu banyak lagi. Banyak lagi. Sebab kurniaan Allah sangat besar. Wallahu dzul fadlil azim, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai limpah kurnia yang besar, yang banyak, yang mana dengan memberi kebaikan kepada kita, niscaya tidak akan mengurangkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, wahai hamba-hambaku, sekiranya kamu semua sepakat untuk berdiri di atas satu padang yang luas, semua manusia yang adanya, kemudian kamu masing-masing itu minta apa yang kamu nak, lalu aku berikan apa yang kamu nak, sesungguhnya apa yang aku berikan itu tidak mengurangkan sedikit pun daripada kekayaanku. Kalaupun dia mengurangkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, lalu diangkat jarum tersebut, melekatlah sedikit daripada air lautan tersebut, ketahuilah apa yang aku berikan kepadamu itu seperti air yang melekat itu. Arti kata, ditarik sikit tuan-puan, itu yang diberi kepada semua kita tuan-puan, tetapi baki dia banyak lagi, sisa dia banyak lagi, lautan yang begitu luas. Maka jangan takut tuan-puan apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut tuan-puan dikasih sekalian apabila kebaikan itu diberikan kepada orang lain. Mungkin kita bertanya kan, kalau dah bagi kat orang tu, mestilah tak ada chance dah aku, kan ada juga perasaan tu kan. Orang tu dah dapat, mestilah aku tak boleh lagi dapat dah. Jangan takut, minta je lah. Itu tak akan menjadi masalah bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha besar kurniaannya, dahsyat kekayaannya tuan-puan.
Kita sambung pada ayat selanjutnya. Silakan. Atau hadis selanjutnya. Terdapat banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan berkenaan kelebihan bertakwa. Berikut adalah hadis berkenaan kelebihan bertakwa. Abu Hurairah melaporkan pada suatu masa ada orang bertanya kepada Nabi Muhammad, siapakah orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan? Nabi Muhammad menjawab, orang yang paling takut kepada Allah. Orang itu berkata lagi, bukan itu yang kamu maksudkan? Nabi Muhammad menjawab, sekiranya begitu Nabi Yusuf adalah orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan, kerana beliau adalah daripada keturunan Nabi-Nabi. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yaqub, dan Yaqub juga adalah anak dari Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah anak dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga adalah kekasih Allah. Orang itu berkata lagi, bukan itu yang kami maksudkan. Nabi Muhammad menjawab lagi, jadi adakah saudara bertanya berkenaan orang yang paling dimuliakan oleh Allah di kalangan bangsa Arab? Orang yang terbaik semasa mereka belum Islam juga menjadi orang-orang yang terbaik selepas dia masuk Islam. Caranya dia faham berkenaan hukum hakam Islam. Baik. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Ingat, Rasulullah kalau ditanya tentang orang paling mulia, jawapan dia paling pertama adalah orang paling bertakwa. Terjemahan disebutkan adalah orang paling takut, ya kan? Sebenarnya dalam teks Arabnya adalah atqahum, orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Tuan-puan dikasihi sekalian, diterjemahkan dengan takut, tuan-puan. Kenapa bertakwa ini diterjemahkan dengan takut, tuan-puan? Dan dalam Islam dianggap takut ini hubungan paling baik dengan Allah, betul tak? Bagi agama lain, mereka menganggap bahawa saya hubung dengan Allah paling baik adalah mencintainya, betul? Mengasihi Tuhan, kata, kan? Tapi dalam Islam, dan Rasulullah sendiri menjawab, yang paling baik itu apa dia kata? Paling takut. Okey, tuan-puan dikasihi sekalian, tuan-puan ada menyayangi mak ayah tak, tuan-puan? Ataupun anak-anak tuan-puan sayang pada tuan-puan tak? Sayang, kan? Anak-anak tuan-puan mencintai tuan-puan tak? Secara asasnya mereka mencintai. Tapi tuan-puan dikasihi sekalian, walaupun mereka mencintai, mereka senang-senang je tak melanggar apa tuan-puan tetapkan? Betul tak? Orang yang mencintai, kalau tuan-puan tengok, tanya tak, mereka sayang tak, tuan-puan? Sayang. Tetapi walaupun dia sayang, mak suruh, dia buat ke tak? Tak. Mak larang, dia tinggalkan ke tak? Tak. Apa sebab? Dia rasa confident dengan kasih sayang itu, Tuhan ataupun mak ayah dia tak akan kisah apa. Ini menyebabkan orang itu berbuat lebih banyak ke, atau melakukan ke anak-anak tuan-puan membuat lebih baik ke, tuan-puan, atau tidak? Banyakkannya mereka menyalahgunakan kasih sayang itu, betul tak? Ya. Tapi tuan-puan dikasihi sekalian, hubungan yang dilandaskan kepada takut yang positif, takwa ini maksudnya, takwa ini adalah takut karena kenal Allah, yang mana dia ini sangat pemurah, sangat penyayang, dia bagi aku ini, bagi itu. Saya takut kalau sekiranya aku menyakiti hati dia. Sebagaimana kalau tuan-puan mendapatkan anak yang jelaslah takut di sini, dia pun ada sayang, tahu? Dia ada sayang, tetapi dicampur dengan iaitu rasa hebah, nama dia. Hebah ni tuan-puan, rasa gerun, yang menyebabkan
gerun ini seorang anak takut buat salah, betul tak? Seorang anak bukan hanya setakat dia sayang tuan-puan, dia akan cuba laksanakan apa yang diminta oleh mak ayah dia. Tahuilah, dengan Allah, takut yang kita maksudkan takut yang tahu kemuliaan Allah tadi itu, sehingga dia tak berani untuk mengabaikan perintahnya. Dia berusaha untuk membuatnya dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Anak-anak yang tuan-puan tak ajar untuk haibah kepada tuan-puan, gerun dengan tuan-puan, maka tengoklah tuan-puan dan kasih sekalian, dia senang-senang je. Ketika tuan-puan suruh, tolong bantu mana? Mak, tak payahlah mak, sibuklah, dia kata. Sebab apa? Landasannya hanya baru kasih sayang. Ya? Tapi kalau landasannya tuan-puan ada haibah tadi tu, rasa gerun dia sikit, seperti mana kita dengan mak ayah kita dulu kan. Jadi ada gerun dia sikit, sehingga apa? Mak ayah suruh buat, kita buat. Mak ayah suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Tapi sekarang kita menganggap tuan-puan kasih sekalian, cukup hanya mendidik anak kita dengan kasih sayang saja. Sebenarnya kita perlu mendidik dia juga ada rasa gerun dia, kasih sayang yang ada dalamnya kegerunan yang positif, saya maksudkan, ya. Kegerunan yang menyebabkan dia hormat, ya. Sebab dalam Islam hubungan dengan mak bapak bukan hanya hubungan mesra saja, tetapi adalah ada hubungan hormat dia tadi itu. Dan inilah pada ibu bapa zaman sekarang ini yang kurang, ya, yang tak ada. Sebab apa? Tidak dapat menggabungkan, ya, sistem yang benar, ya. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, takwa yang kita maksudkan dengan Allah ini tuan-puan adalah takwa yang dilandaskan karena kita tahu kebesaran Allah tersebut dan kita tak berani untuk mengabaikan perintahnya dan meninggal atau melanggar larangannya. Jadi Rasulullah SAW apabila ditanya tentang orang paling mulia, dia jawab first dengan cara apa? Mesti takwa dulu yang terlintas dalam fikirannya. Tetapi penanya ini bukan nak tanya tentang itu, sehingga jawapan Rasulullah kedua apa tuan-tuan kasih sekalian, yang teringat bagi dia adalah orang mulia berdasarkan nasab, ya. Sebagaimana manusia melihat orang mulia itu berdasarkan keturunan dia. Disebutlah oleh Rasulullah SAW, orang mulia itu yang mana dia? Yusuf, dia kata. Sebab apa? Yusuf ni budak ataupun seorang yang baik, Nabi yang mulia. Dan kebetulan ayah dia pun Yakub, seorang yang mulia. Kemudian apa lagi? Ayah kepada Yakub adalah Nabi Ishak, orang yang mulia pula. Siapa lagi? Atuk dia satu lagi, ayah Nabi Ishak adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah dengan cara itu, nak menunjukkan tuan-puan dikasih sekalian, orang diberi kemuliaan juga adalah selain dia baik, dia berasal daripada keturunan yang baik. Ya. Kalau sekiranya tuan-puan dapat seseorang yang baik tuan-puan, ayah dia pun baik, atuk dia pun baik, nenek moyang dia pun baik, Masya Allah, bertuah engkau. Mana dia masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini. Ternyata kawan ini berkata, bukan itu saya maksudkan, dia kata. Bukan orang mulia itu yang saya nak katakan. Maknanya tuan-puan dikasihi sekalian, mulia ini ada macam-macam. Okay? Mulia itu ada macam-macam, yang mana dia berbeza menurut angle ataupun segi mana kita melihatnya. Kalau tuan-puan ingin melihatnya dari segi keseluruhan, orang paling mulia itu adalah orang bertakwa. Kalau awak ingin melihat dari segi keturunan, maka inilah jalur orang yang mulia tersebut. Jadi kata mereka ini, bukan itu kami maksudkan ya Rasulullah.
Kalau begitu kata Rasulullah, kalau engkau maksudkan orang mulia di kalangan orang Arab, kata, yaitu orang yang dahulunya baik pada zaman jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, menjaga kebaikan dia tersebut dan dia tak berubah, ya, dan ditambah pula dia faham tentang Islam, tentang hukum hakam Islam, itulah orang yang mulia. Menunjukkan orang mulia ni tuan-puan, orang yang dari dulu sampai sekarang bagus orang dia. Masa budak remaja, anak yang taat, murid yang pandai berakhlak mulia, ya kan? Dah masuk universiti pun bagus orangnya. Keluar universiti tuan-puan, bekerja jadi orang yang baik, mulia pula tuan-puan. Sampailah masuk ke tengah masyarakat, orang pandang orang baik pula. Dikata tuan-puan, dia tak berubah dari dulu. Ini orang mulia, orang yang bertuah. Ada juga orang tuan-puan yang kasih, dulu dia teruk tuan-puan, jahiliyah, ya kan? Waktu jahiliyah tu memang jahiliyah habis ustaz. Saya tak ingat apa-apa ustaz. Saya boleh katakan apa orang jahat buat, saya pernah buat. Tapi Allah sayang saya ustaz. Ya? Allah tunjukkan saya ustaz, Allah bagi hidayah saya ustaz, sehingga apa? Saya tahu mana yang benar, mana yang buruk. Lalu saya tinggalkan dan saya tak pandang lagi dah benda yang lepas tu. Saya sekarang berubah, berhijrah. Ya ustaz, semoga Allah kurniakan saya istiqamah dalam hijrah saya ini ustaz. Baik tak orang dia? Baik. Bagus tak orang? Bagus tuan-puan. Tetapi tuan-puan, belum dapat tuah yang nama dia kemuliaan. Sebab dia pernah menodai dirinya. Orang yang baik itu adalah orang yang dapat menjaga kemuliaan dirinya sebelum dan selepas. Ini tuan-puan yang kasih sekalian. Ini ayat ataupun hadis yang dimaksudkan pada hadis yang kita baca tadi. Baik, kita sambung pada hadis selanjutnya. Silakan. Ada apa soalan sebelum ni tuan-puan? Ada soalan ke? Kalau tak, kita sambung. Silakan. Abu Sa'id Al-Khudri melaporkan, Nabi Muhammad menjelaskan, percayalah, dunia ini manis dan berhijau, itu lazat dan nyaman. Percayalah, Tuhan menjadikan saudara semua sebagai pengurus bumi ini. Oleh itu Tuhan melihat semua yang saudara lakukan. Jadi jauhkanlah diri saudara daripada fitnah harta, dunia dan wanita. Percayalah, fitnah pertama yang merosakkan Tuhan Israel berpikir daripada kaum wanita. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, hadis ini menjelaskan tentang hakikat dunia. Kata Rasulullah SAW, dunia itu adalah hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Manis dalam arti kata, kalau kita dah cuba makan, biasanya nak makan lagi. Macam budak-budak kalau dah pernah try lollipop tuan-puan, nampak lollipop dia selalu nak minta je. Sebab manis ini biasanya menyebabkan kita ingin mengulanginya lagi. Maka hati-hati tuan-puan, apabila dunia sudah ada di genggaman kita, kalau kita tak pandai untuk mengawal, dia boleh menyebabkan kita ketagihan, menyebabkan kita kecanduan, addicted. Kita kecanduan tu, nak lagi. Seperti mana tuan-puan kanak-kanak kecanduan dengan gula-gula sampai habis gigi dia, betul tak? Sebaik anak saya tuan-puan, gula-gula satu sebulan sampai satu masa saya tak terfikir lagi dah. Jadi dunia seperti itu.
Maka kita perlu mengawal dia. Makan gula boleh, tapi jangan sampai sakit gula. Ya? Seperti juga dunia ini boleh kita ini, tapi jangan dia melekat dalam diri kita. Ya? Orang sakit gula ni bila tuan-puan? Apabila darah dia pun dah ada gula. Arti kata gula tu mendarah daging dalam badan dia. Ya? Tak boleh. Dunia ini mesti letak luar. Arti kata masuk dalam perut tuan-puan, keluar dari balik lepas tu. Jangan dia melekat ataupun tersimpan dalam badan kita. Tersimpan dalam badan kita, rosak badan kita. Diabetes. Ya. Sakit kita jadi dia. Maka hati-hati. Dan dunia ini kata Rasulullah SAW khadirah, hijau. Hijau ini mewakili tuan-puan apabila kita pandang, kita akan terpana. Kita akan selalu nak melihat dia je. Seronok tengok. Ya. Seperti mana kalau tuan-puan dah tengok sekali Bollywood, tuan-puan ikutkan dia, layan dia tuan-puan, maka asyik nak tengok Bollywood je. Yang suka tengok Korea tuan-puan, maka dia nak tengok Korea belaka, kan? Bila ke tuan-puan, saya tertengok drama yang ditengok oleh isteri saya, yang mana orang Melayu gila K-pop. Apa istilah? K-pop, ya kan? Terlayan jugalah. Oh, macam ni ke? Jadi menarik perhatian kita, menyebabkan kita nak pandang selalu, nak lihat selalu. Sedunia sifat dia seperti itu. Apabila tuan-puan tak kawal diri tuan-puan, tuan-puan nak tengok dunia tu saja, dan tuan-puan tak pernah nak tengok akhirat lagi dah. Tuan-puan tak nak mengambil berat tentang perkara lain yang sebenarnya penting bagi kehidupan tuan-puan. Kalau dah sekali layan tu, maka hati-hati. Dunia ini boleh kamu pandang, boleh kamu lihat, tetapi jangan sampai melalaikan. Boleh tengok drama, boleh tak tengok drama Ustaz? Boleh, silakan, tapi jangan sampai melalaikan. Dalam arti kata, masa tuan-puan tak nak tengok, tuan-puan boleh tinggalkan. Bila orang kira ketagihan tuan-puan tengok tuan-puan, apabila dia nak berhenti tuan-puan, tak boleh Ustaz, teringat-ingat hero dia tu Ustaz. Kena tengok Ustaz, satu cerita pun satu hari tu cukup lah. Satu hari tu, satu cerita tu berapa lama? 2 jam setengah Ustaz. Ya Allah, 2 jam setengah. Ya, ini dah terpengaruh oleh dunia. Maka Allah ingatkan kita tuan-puan tentang misi kita di dunia ini. Kata Allah dalam hadis tersebut adalah wa innallaha mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kamu berada di dunia ini untuk menguruskannya. Jadi khalifah di muka bumi ini, pengurus. Jangan kamu yang diurus oleh dunia. Ya? Kita yang mesti mengurus dunia itu. Faham tak tu? Jangan sampai dunia yang mengurus kita. Dunia mengurus kita maknanya tuan-puan, kita ikutkan kehendak dunia. Ya. Kehendak kita terabaikan. Sebenarnya aku ni nak ketenangan juga. Sebenarnya aku ni nak khusyuk. Sebenarnya aku nak mengaji juga. Sebenarnya aku nak pergi majlis ilmu. Tetapi tuan-puan, kerana dunia tuan-puan, tuan-puan tak boleh nak melaksanakan keinginan yang murni tuan-puan tadi tu. Maknanya dunia mengatur tuan-puan. Tapi alhamdulillah tuan-puan buat dunia tuan-puan, tetapi solat tuan-puan jaga, mengaji ada, majlis ilmu pergi, ya, membantu orang-orang yang memerlukan tuan-puan laksanakan. Maka maknanya tuan-puan berjaya mengatur dunia, mengurus dunia. Ya, jadi kamu sebenarnya dijadikan Allah di muka bumi untuk jadi khalifah, untuk menjadi pengurus, manager, bukan yang di-manage.
bukan yang diatur. Hati, ingat-ingat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada kunci bagaimana kita mengurus dunia ini dengan baik. Maka dijelaskan tentang dua jenis takwa. Dalam terjemahan dia tak nampakkan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Dia kata, bertakwalah kamu kepada dunia. Bertakwa di sini diterjemahkan adalah bukan makna takut. Kalau di sini terjemahkan takut kan? Berhati-hatilah kamu terhadap dunia. Maka takwa terjemahan di sini berhati-hati, berhati-hatilah kamu terhadap dunia. Arti kata kamu kena pandai memilih memilah, pandai mengasingkan mana yang baik untuk saya, mana yang boleh memudaratkan saya, mana yang bermanfaat untuk akhirat saya, mana yang memudaratkan akhirat saya. Memang kena pandai memilih itu. Jadi dunia jangan kaut semua, jangan monopoli semua, nak ambil semua, bahaya. Nanti tuan-tuan perempuan akan apa nama dia tu, orang kalau dah banyak sangat jadi tak ada yang nak didapat dah, semua tercicir. Sebab kan dah penuh belaka semua kan, akhirnya jatuh semua. Apa nama istilah dia? Berciciran. Semua tertinggal. Bahaya. Dunia ini memang kena pilih. Tuan-puan kena pilih. Tak boleh semua kita nak ambil tahu. Kau ulama ingatkan kita, pilih mana yang membantu akhirat kita lebih baik. Pilih. Kalau tuan-puan ada pilihan bekerja kan, bekerja kat sini, bekerja kat situ, kat sini, kan? Dari pekerjaan tersebut tuan-puan mungkin ada pro and con dia. Kalau kat sini ni gaji besar, tetapi aku nak sembahyang susah. Kat sini ni gaji kecil, tetapi aku boleh solat, aku boleh majlis ilmu, kan? Orang pilih satu lagi adalah gaji tak gaji sederhana, tetapi apa nama dia, masa saya akan terkongkong dengan kerja saja. Tahuilah, orang yang inginkan akhirat lebih baik, dia akan utamakan mana yang agamanya lebih terpelihara, lebih terjaga. Pilihlah. Dan minta maaf, Rasulullah SAW pun mengingatkan, wattaqun nisa, hati-hati dengan perempuan. Bukannya Rasulullah SAW nak mendiskriminasikan perempuan, akan tetapi ini menjadi satu peringatan yang mana sebab penyakit lelaki memang kalau dah bab perempuan lupa diri. Minta maaf, laki-laki kat sini baik belaka, kan? Tu lelaki yang di luar sana. Di luar sana kalau bab perempuan fail. Dan minta maaf kaum perempuan, lelaki ni kalau tengok perempuan itu memang meleleh air liur dia, confirm tu, kalau dia normal. Sebab bagi lelaki dijadikan, yes, normal memang dia suka perempuan. Kalau tak normal memanglah tak ada apa-apa dia nak ni, kan? Dah diciptakan oleh Allah perempuan itu penyenang hati lelaki. Itu memang ni. Maka jangan heran, wahai kakak-kakak, ketika lelaki berjumpa sesama dia, dia cerita perempuan. Sebagaimana tuan-puan kalau jumpa sesama tuan-puan cerita shopping, cerita barang, kan?
lelaki kalau dah jumpa dengan dia mesti ada selit cerita tu. Walaupun kadang-kadang hanya setakat apa dia tu, penghibur je semua. Tak berani pun nak buat kan. Ingat tuan-puan, tong kosong nyaring bunyinya. Yang banyak cakap nak kahwin lagi tu tak beranilah tu. Tetapi ada lelaki-lelaki yang tak boleh kawal, tak mampu untuk menjaga diri dia. Kalau tuan-puan tengok sejarah, kebanyakan lelaki hebat jatuh tersungkur disebabkan tak pandai mengurus wanita, mengawal dirinya dengan yang namanya an-nisa. Kebetulan yang didapatkan perempuan yang dia ini adalah perempuan yang memang tak dapat mengawal diri pula, kan? Yang memang hanya fikiran dunia saja. Sehingga apa? Dia terbawa. Saya mohon maaf tuan-puan dan kasih sekalian, realiti perempuan pada asalnya sukakan dunia. Minta maaf, saya bukan nak burukkan perempuan ni. Marah saya ke? Sebab tuan-puan, Rasulullah sendiri yang isterinya, kalau tuan-puan nampak, yang tak masalah pasal dunia itu adalah Khadijah je. Yang lain ada masalah. Aisyah masalah tak dengan Rasulullah, tuan-puan? Hafsah ada masalah, tuan-puan? Yang dapat hidup tenang, aman, tentram itu adalah dengan Khadijah. Sehingga dia rasa Khadijah is the best one, dia kata. Sehingga dia teringat-ingat selalu siapa dia? Khadijah, kan? Tetapi dengan yang lain, sehingga pernah dalam surah, dalam Al-Quran, tuan-puan, suruh pilih isteri kamu, nak dunia ke atau nak akhirat. Pernah tak ada ayat ultimatum, tuan-puan, pilihan, nak dunia, silakan ceraikan Muhammad. Maknanya tuan-puan, hatta isteri Nabi pun sampai ke tahap tu. Agak-agak isteri Ustaz Firdaus macam mana? Isteri saya baik, alhamdulillah. Ni direkod ni. Dia tengok balik kan. Tak apa, kita edit. Jadi oleh itu tuan-puan dikasih sekalian, bagi yang kaum ibu, minta maaf, kaum perempuan, tuan-puan, ambil iktibar, bukan makna semua perempuan tahu, dan yang mana terbukti ada perempuan yang baik-baik, seperti Khadijah kita cakap tadi tu, seperti Aisyah isteri Fir'aun, yang mana dia ada dunia, tuan-puan, tetapi dia tak pandang dunia tu. Yang teringat dia adalah bagaimana ij'al li indaka baitan fil jannah. Yang teringat dia ada istana di syurga. Istana Fir'aun aku tak pandang, yang dia tak lihat. Ataupun seperti Maryam yang cintakan akhirat. Jadi tuan-puan dan kasih sekalian, maka kita kata tadi tu, lelaki majoritinya terfitnah oleh perempuan, melainkan ada yang terpilih. Sebagaimana perempuan biasanya terfitnah oleh dunia, melainkan orang yang terpilih. Kehati-hatilah dua tu, kata Rasulullah SAW. Kawal diri kamu. Siapa yang tak mampu mengawal dua ini, kemungkinan ketakwaannya terjejas. Kemampuannya untuk menjaga hubungannya dengan Allah akan terkendala. Maka jagalah hubungan kamu dengan dua ini, dunia dan perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh hadis tersebut, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Ketahui adalah ujian yang dihadapkan kepada orang Bani Israel dahulu, ujian perempuan, yang mereka kebanyakannya gagal. Mereka kebanyakannya tak berjaya menghadapi ujian tersebut. Jadi saudara filah yang dikasihi sekalian, ada takwa
pada dunia, ada takwa pada wanita. Ini menunjukkan variasi daripada ketakwaan tu. Jangan kita ingat takwa itu hanya dalam bentuk melaksanakan perintah Allah, tidak. Tetapi ada beberapa jenis takwa yang lain yang perlu kita jaga dengan baik. Tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian, kita boleh baca satu hadis lagi. Silakan, Pak. Abdullah bin Mas'ud melaporkan Nabi Muhammad berdoa, wahai Tuhanku, saya meminta daripada-Mu petunjuk, perasaan takut kepada-Mu, tidak melakukan perkara yang tidak Engkau sukai, dan jiwa yang baik. Baik. Hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang doa untuk mendapatkan takwa. Doa ini dah diterjemahkan pada bahasa Melayu. Sebenarnya asalnya, tuan-puan, Allahumma, tuan-puan pernah dengar ke tak ni? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Pernah tak? Inilah maknanya. Cuba ulang balik tu. Allahumma inni as'aluka al huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ada 4 perkara yang kita minta dalam doa tersebut. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Kau berikanlah aku petunjuk. Itu pertama. Huda, petunjuk. Wat-tuqa, petunjuk itu akan boleh membawa kita kepada ketakwaan. Kita minta ketakwaan. Ya. Wal afafa, kemampuan untuk menjaga diri daripada perkara dosa. Itu afaf. Ya. Kemudian wal ghina, dan rasa cukup. Diterjemahkan di sana apa, tuan-puan dan sekalian? Al ghina dia kata, apa dia? Rasa cukup. Dalam arti kata, tuan-puan dan kasih sekalian, ini merupakan urutan daripada elemen takwa. Elemen pertama untuk dapat takwa, tuan-puan kena berdoa, minta petunjuk. Ya Allah, tunjuki aku, ya Allah, bimbing aku, hidupku, ya Allah. Ya, tuan-puan kena minta agar diberi hidayah. Seperti mana kita sebut, di antara manfaat takwa nanti akan membawa kepada hidayah tadi. Ya. So dalam doa ini dikumpul semua. Allahumma inni as'alukal huda, hidayah. Yang kedua adalah takwa. Ya, takwa. Dan takwa itu termanifestasi dalam bentuk afaf, berusaha menjaga diri kita daripada dosa. Maka minta wal afafa. Afaf, afaf tu apa itu? Bersih daripada dosa, bersih daripada maksiat. Wal ghina. Wal ghina adalah merasa cukup. Merasa cukup dengan apa, tuan-puan? Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tak pandang lagi pemberian orang lain. Kita tidak mengharapkan dari yang lain. Kita merasa apa yang ada ni pun sudah cukup bagi aku. Alhamdulillah. Sehingga apabila tuan-puan ada ghina ini, tuan-puan kurang untuk melirik dan dengki dengan apa yang orang miliki. Kita ni sering susah hati sebab apa, tuan-puan? Duk bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan orang lain, risaulah kita. Orang ni macam ni, orang ni ada ni, kita ada apa je. Jadi tuan-puan akan menjadi risau. Dan orang bertakwa, di antara ciri khas dia, tuan-puan dan kasih sekalian, dia tak kisah orang dapat apa. Tak kisah. Dia dapat projek bilion, panggil dia alhamdulillah, itulah rezeki dia, ya kan? Rezekiku ada, rezeki aku dalam bentuk lain pula. Maka dia tak risau. Itu bagian dia.
Namun ada sebagian orang tuan-puan bukan main resah gelisah, dia dapat 1 bilion. Macam mana tu? Ish, dia mula dah tuan-puan dan sekalian. Duk fikir macam mana, ya kan? Ketahuilah orang bertakwa tuan-puan dan sekalian, dia yakin sangat apa yang dia ada itulah yang terbaik. Tapi ini tidak menghalang tuan-puan dia berusaha tahu. Jangan tuan-puan kata ini yang terbaik maka dia duduk santai je kan, relax je. Tak. Kita kata orang bertakwa orang yang selalu berusaha. Usaha dia itu bukan lagi untuk nak mengumpulkan kekayaan, tahu. Usaha seseorang tuan-puan dan kasih sekalian, orang bertakwa ini usaha dia di dunia ini tuan-puan macam mana nak buat lebih baik lagi. Kalau dia nak buka sesuatu tuan-puan, usaha sesuatu bukan saja-saja nak cari kekayaan, tapi macam mana nak tolong orang. Dia buka kilang tuan-puan, macam mana nak mempekerjakan orang susah, ya kan? Jadi dia bukan lagi atas asas nak cari kekayaan itu. Beza nanti tuan-puan, orang bekerja di dunia ini untuk mencari kekayaan dengan orang bekerja di dunia ini macam mana nak memanfaatkan kekayaan dia agar kekayaan dia tersebut dapat manfaatkan oleh orang lain. Maka ada satu kisah tuan-puan kasih sekalian, di Indonesia ada orang yang alhamdulillah saya pernah sebut pada tuan-puan ke, iaitu Yusuf Hamka. Saya pernah saya sebut tentang projek dia yang mana dia buat gerai makan free. Dia tak saya sebut, saya pernah sebutkan. Yang mana dia buat itu bukan nak meraih keuntungan, tapi dia buat macam mana nak memberi manfaat. Dia merasa Allah dah tolong dia banyak, Allah dah bantu dia dah. Dia sebenarnya mu'alaf masuk Islam, nampak? Yang diislamkan oleh Buya Hamka. Dan Buya Hamka ketika itu terus berkata kepada dia, ya, awak semenjak ini jadi anak angkat saya. Maka dia berani letak Yusuf Hamka tu, ya. Dan dia cerita macam mana dia selepas Islam tuan-puan, ya, Allah mudahkan rezeki dia sampailah dia menjadi pemegang saham utama highway yang ada di Indonesia. 80% saham highway yang ada di Indonesia dia adalah owner dia. Dan tuan-puan dikasih sekalian, dia buat, ya, satu gerai makan free. Dari satu gerai bertambah pada gerai yang lain. Kalau tak silap sekarang dah 4 dah. Dan tujuan dia lagi bukan untuk keuntungan, tetapi memang untuk memberi manfaat. Dan peliknya dia kata, apabila dia buat perkara tersebut, dia dapat rezeki yang tak henti-henti. Yang sebenarnya dia dah rasa cukup dah dengan rezeki dia tuan-puan, tapi rezeki dia bertambah lagi saya. Sehingga kalau orang nak doakan dia minta apa tuan-puan, tak payahlah doakan saya kaya, saya dah kaya dah, dia kata. Doakan saya menjadi orang yang bertakwa, dia kata. Doakan saya. Jadi bukan dia fikir lagi kekayaan. Orang macam mana? Doakan saya kaya, ya, dia kata. Dia bukan itu lagi yang dipikirkan, tapi adalah bagaimana memberi manfaat kepada orang-orang sekelilingnya. Jadi tuan-puan yang kasih saya doa dia ni, tuan-puan pernah dengar kan dah doa dia kan? Atau dah hafal kot? Dah hafal dah. Cuma tuan-puan pertegas lagi, menunjukkan tuan-puan tahu pentingnya takwa itu. Rajinlah berdoa dengan ni. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ulang sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa setakat itu dulu perbincangan kita pada hari ini. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah semohon ampunannya, pada kita semua semohon kemaafannya. Ditutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi